Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya pada petang ini. Sebelum saya memulakan perbahasan saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan Deepawali Nal Vartika kepada semua masyarakat Malaysia Madani, khasnya yang beragama Hindu yang bakal menyambut perayaan Deepawali pada 12 November akan datang. Yang Berhormat Pengerusi, saya memulakan perbahasan saya untuk Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dengan butiran 060000 pengurusan air dan pembentungan. Berkenaan dengan bekalan air, sudah semestinya ia adalah utiliti ataupun bekalan asas untuk rakyat Malaysia. Baru-baru ini saya membaca satu berita yang mengatakan bahawa Yang Berhormat Menteri sedia memberikan kuasa ataupun otoriti kepada operator air di setiap negeri untuk membuat keputusan akhir sama ada untuk menaikkan tarif air di peringkat negeri masing-masing. Sebab kelazimannya sebelum ini adalah SPAN ataupun Jemaah Menteri yang akan membuat keputusan sama ada membenarkan operator air di peringkat negeri boleh naikkan tarif air ataupun sebaliknya. Saya nak sebutkan di sini bahawa langkah ini mungkin boleh menyebabkan inflasi naik. Saya tahu inflasi ketika ini hanya 1.9%, antara yang terendah dalam 2 tahun. Tetapi rakyat dibebani dengan kos sara hidup dan juga masalah barangan dengan harga yang tinggi. Jadi kita sebagai kerajaan sepatutnya mempunyai tanggungjawab untuk memastikan tiada kenaikan tarif air domestik, sekurang-kurangnya untuk domestik. Sebab kita tak mahu rakyat di semua peringkat, tak kira B40 ataupun M40 dibebani dengan satu lagi kenaikan yang bagi saya tidak sepatutnya berlaku. Saya mohon kerajaan supaya mengambil satu pendirian, saya mohon cadangkan. Dalam masa 4 tahun mulai sekarang, tiada kenaikan untuk tarif air domestik. Dan Yang Berhormat Menteri dan kerajaan kena sebutkan secara jelas kepada semua operator air di semua negeri berkenaan dengan perkara ini. Sebab ini perkara asas. Semua orang guna air. Jadi saya mintalah operator air di peringkat negeri pun kena ambil, kena bertimbang rasa dan prihatin terhadap masalah ini. Jadi saya mohon satu keputusan yang lebih prihatin daripada Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan perkara yang sama juga, Yang Berhormat Menteri, baru-baru ini berlaku pencemaran bau di loji rawatan air AYA Sungai Linggi di Port Dickson, iaitu bau diesel. Saya difahamkan baru hari ini loji ini telah beroperasi semula selepas tak ada gangguan bau tersebut. Saya mohon satu penjelasan mungkin secara tertulis lepas ini oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan perkara ini. Apakah puncanya dan apakah siasatan yang telah dilakukan oleh agensi yang berkaitan sama ada SPAN ataupun Jabatan Alam Sekitar. Seterusnya di bawah butiran 95000 NRW Nasional. Kita tahu non-revenue water selalunya menjadi satu isu yang berat dan isu ini berterusan, tak pernah kita selesaikan. Sebab pipe itu ialah selalu kita kena tukar di semua tempat. Cuma saya nak tanya, kenapa peruntukan pada tahun belanjawan sebelum ni 325 juta dikurangkan kepada 154 juta sahaja pada tahun ni? Apakah tak ada keperluan? Saya rasa tidak. Jadi apakah sebab ada berlaku pengurangan ni? Sebab kita kena tahu, ini adalah pelaburan yang akan menguntungkan kita. Revenue tu. Dan dia akan mengurangkan pembaziran air bersih. Jadi saya mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Seterusnya untuk masuk pembangunan di bawah Jabatan Pengadilan dan Salinan JPS dinaikkan daripada 1.75 bilion pada belanjawan 2023 naik kepada 2.59 bilion. Saya menyambut baik dan sebahagian besarnya adalah untuk rancangan tempatan banjir, RTB dan salinan bandar, iaitu sebanyak 1.13 bilion. Saya menyambut baik peruntukan yang besar sebab saya nampak ada keperluan. Dan cuma saya nak tanya untuk Parlimen Rasah. Saya pernah sebut di depan Yang Berhormat Menteri banyak kali berkenaan dengan pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Linggi Fasa 5. Saya percaya tahun depan memang projek ini akan mula dilaksanakan. Dan seterusnya saya nak tanya, ada 2 sungai lagi. Sungai Patang Labu dan Sungai Jijan. Kedua-duanya di bawah Parlimen Rasah juga. Apakah status rancangan tempatan banjir? Kalau Yang Berhormat Menteri boleh bagi jawapan secara bertulis selepas ni pun tak apa sebab ni isu yang berkaitan dengan kawasan Rasah. Seterusnya ada 2 topik kecil lagi. Butiran 020100 iaitu Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG.
saya nampak penjawatan, bilangan jawatan yang ada kekal pada 1,169 jawatan. Tak kira pada belanjawan yang lepas ataupun belanjawan 2024 yang kita bahaskan ketika ini. Kenapa tak ada pertambahan jawatan? Sebab inilah agensi kerajaan yang memerlukan pertambahan jawatan. Sebabnya pada hujung tahun 2021 telah dibuat pindaan terhadap Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955 yang telah memperluaskan skop dan bidang kuasa yang pusaka kecil dinaikkan kepada 5 juta yang menyebabkan banyak kes pengagihan harta pusaka akan diserahkan kepada ataupun dirujuk kepada JKPTG berbanding daripada merujuk kepada mahkamah. Jadi saya nak mohon kenapa tak ada pertambahan jawatan, dan seterusnya saya nak tanya berapakah kes yang masih tertangguh, berapa lama selepas permohonan dikemukakan untuk kes itu didengar dan diputuskan oleh pegawai JKPTG. Pengurusi isu terakhir 050100 alam sekitar. Berkenaan dengan alam sekitar, Jabatan Alam Sekitar, saya mohon mengetengahkan satu masalah, iaitu hotline ataupun telefon untuk membolehkan orang ramai, orang awam membuat aduan berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar selalunya tidak berfungsi. Saya mohon supaya Jabatan Alam Sekitar mengambil berat perkara ini. Perkara ini saya sebut secara spesifik berlaku di tempat saya, Negeri Sembilan. Susah untuk ada pihak yang menjawab panggilan daripada orang ramai yang nak laporkan. Orang ramai bersedia memberikan kerjasama, melaporkan apa-apa salah laku, pembakaran terbuka dan sebagainya yang menyebabkan pencemaran terhadap alam sekitar kita. Tetapi masalahnya, aduan itu payah untuk disampaikan kepada pihak yang berwajib, terutamanya pada hujung minggu. Itu yang susah tu. Pembakaran terbuka ni dia tak ambil berhari-hari. Dia mungkin setakat 3-4 jam. Tapi tetap kesalahan. Tapi kalau kita tunggu hari Isnin, hari kerja yang seterusnya, mungkin dah terlambat. Jadi saya mohon Yang Berhormat Menteri, tolong tengoklah perkara ini macam mana kita nak menambah baik perkara ini demi alam sekitar kita. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi atas masa tambahan yang diberikan. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya jemput Yang Berhormat Tangga Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.